itulah hasilan yang kita cari, sebuah ketakwaan. Dan jika takwa dicapai, sudah pastinya ia bukan hanya kita ledakkan di musim Ramadan. Takwa dan penegakannya akan terus kita ledakkan di musim Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Sebab ketakwaan kepada Allah tidak mengenal bulan, tidak mengenal musim, tidak mengenal tempat. Takwa akan terus bersinar jika kita memilikinya. Benar Profesor Dr. Yusuf Qaradawi yang mengatakan, jangan jadi golongan Ramadhaniyun, tetapi jadilah golongan Rabbaniyun. Artinya, janganlah kita menjadi puak Ramadan yang hanya mengabdikan diri kepada ilahi khusus di musim Ramadan. Selesai Ramadan, kita merasakan seolah-olahnya Allah buta. Allah tidak mampu melihat kemaksiatan yang kita lakukan. Allah hanya celik di musim Ramadan. Justru beliau mengingatkan kita tentang hal itu agar ianya tidak berlaku. Hendaklah kita menjadi golongan Rabbaniyun. Rabbaniyun artinya mengabdikan diri kepada Allah kepada setiap masa, di setiap masa dan ketika. Jangan hanya dikhususkan di musim Ramadan. Dan kita sentiasa menekankan tentang takwa. Dan kita diingatkan Allah tentang kepentingan takwa ini di merata tempat dalam Al-Quran. Sebab takwa ini ialah lambang kemuliaan. Ini produk yang Allah mahu kita hasilkan. Produk ini yang Allah mahu kita hasilkan. Sebab dengan takwa, kita jadi orang mulia, kita menjadi orang baik, kita berpekerti mulia, kita menghargai orang lain, kita ada simpati ataupun kita ada empati dengan orang lain. Semua yang baik-baik itu kita miliki dengan takwa. Sebab itu Allah menekankan sangat kita mengejar takwa. Dan ibadah yang Allah wajibkan juga untuk mengejar takwa. Sebab itulah kita peringatkan lagi sekali tentang kepentingan takwa. Lantas apa yang kita bina di musim Ramadan, jangan kita runtuhkan di luar Ramadan. Biiznillah. Jadi alhamdulillah di musim Syawal ini kita teruskan lagi dengan agenda kita untuk terus mengkaji Al-Quranul Karim. Kita masih di surah nombor 2, di surah Al-Baqarah. Dan petang ini kita nak mengulangi ayat yang telah kita kaji sedikit sebelum raya sebelum ini, iaitu kita nak mulakan dari ayat 238 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. Al-Baqarah 238 hingga 242 yang bermaksud, peliharalah segala solatmu dan peliharalah solat wusta. Berdirilah ketika bersolat kerana Allah dengan penuh khusyuk.
Jika kamu dalam keadaan takut, maka solatlah sambil berjalan ataupun berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah sebagaimana Allah mengajar kepadamu apa yang sebelum ini kamu belum mengetahuinya. Dan orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan kamu dan meninggalkan isterinya, hendaklah dia berwasiat kepada isteri-isteri itu, iaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh isterinya itu pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka berpindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, sama ada kamu itu wali atau waris dari mereka yang meninggal. Tak ada dosa membiarkan mereka melakukan perkara yang ma'ruf terhadap diri mereka sendiri. Dan Allah lagi maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah, suatu pemberian secara yang ma'ruf, sebagaimana suatu kewajipan bagi orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya supaya kamu memahaminya. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, Islam merupakan satu agama yang lengkap. Agama Islam berbicara pertama sekali tentang perkara dalaman. Dan perkara dalaman yang paling penting yang Islam bicarakan ialah tentang tauhid ataupun iman. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Manusia di dunia mencari Tuhan, hendak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka terbabas dalam konsep ketuhanan yang mereka percayai. Ada yang merasakan Tuhan boleh masuki makhluk-makhluk yang ada di dunia. Tuhan boleh masuki dalam lembu, dalam manusia, dalam pokok-pokok, menghasilkan manusia yang memuja lembu, yang memuja pokok, yang memuja batu bata dan seterusnya. Mereka bukan golongan yang jahat. Mereka golongan yang baik yang mencari Tuhan. Tetapi mereka terbabas dalam pencarian mereka. Akhirnya Tuhan yang mereka cari, yang mereka temui, sebuah kesesatan. Ada yang mencari Tuhan, mereka juga orang yang baik, tapi mereka juga terbabas. Sehingga mereka mengatakan manusia itu, dia juga di samping dianya manusia, dia jugalah anak Tuhan. Seperti yang berlaku pada Kristian, yang menjadikan Nabi Isa the Son of God. Padahal Nabi Isa jelas sekali merupakan seorang manusia yang makan, minum dan tidur. Masakan manusia dengan ciri kemanusiaan seperti itu tiba-tiba boleh bertukar menjadi Tuhan ataupun anak Tuhan. Demikianlah dengan contoh-contoh yang lain. Maka Islam datang bukan dibawa oleh manusia mengikut idea manusia. Itu penting bagi sesebuah agama. Jika manusia membawa agama, manusia lemah dan boleh sangat tersilap. Tetapi Islam bukan sedemikian rupa. Ia agama yang tanzil. Tanzilum minallah. Tanzilum minallah. Ia agama tanzil. Agama tanzil artinya ia diturunkan. Ia diturunkan oleh Allah, tetapi dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dipilih oleh Allah. Sekaligus Rasul itu bukan dari kalangan manusia biasa, bukan dari kalangan manusia fasik, bukan dari kalangan seorang penipu, manusia pilihan. Sebab baginda hendak membawa agama pilihan ciptaan Allah. Dengan itulah kita kenal nama Islam. Dengan cara itulah kita kenal apa dia agama Allah, berdasarkan tanzil, wahyu yang turun. Maka Islam menekan
Islam menekankan pertama sekali tentang aspek dalaman. How to believe in God. What is faith? What is iman? Islam menekankan pada asasnya hal itu. Maka akhirnya kita kenal siapa Tuhan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak pernah menyembah patung berhala. Tetapi selama 40 tahun baginda tak pernah menghalang orang lain menyembah patung berhala. Baginda berada bersama Quraisy lebih kurang 40 tahun. Quraisy menyembah patung berhala siang sampai ke malam. Baginda tak pernah menghalang. Sedangkan baginda tidak pernah menyembah patung berhala walaupun sekali. Mengapa baginda tak pernah menghalang? Sebab baginda tidak menyembah patung berhala atas pendirian peribadi, bukan disebabkan arahan Tuhan. Sebab itu orang lain nak menyembah, hak kamu. Aku secara peribadi tidak menyembah patung berhala. Aku beranggapan ini semua bukan Tuhan, ini makhluk. Lantas siapa Tuhan? Aku pun tak tahu. Kamu nak menyembah, silakan. Selama 40 tahun itulah senarionya. Tiba-tiba pada satu hari baginda menyanggah perbuatan masyarakat Quraisy dan Arab. Tiba-tiba secara mengejut baginda datang mengatakan, jangan sembah patung berhala. Ini bukan Tuhanmu, Tuhanmu Allah. Arab terkejut. 40 tahun Muhammad kamu tidak mengacau kami. Sekarang baru teringat nak mengganggu kami, nak menghalang kami dari penyembahan patung berhala. Maka baginda mengatakan, pada kali ini ia bukan pandangan peribadi lagi. Aku mendapat perintah dari Tuhan pencipta segala, yang bermula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disebabkan Tuhan yang sebenarnya mengarahkan aku untuk memberitahu kamu tentang Tuhan yang sebenarnya. Sebab itu pada hari ini aku sudah berubah. Aku mengajak kamu kepada Allah. Dan selepas itu berterusanlah wahyu turun. Maka Nabi SAW yang sebelumnya tidak mengenal erti iman, selepas wahyu mula mengenal erti iman. Nabi Muhammad yang sebelumnya tak kenal Allah, selepas wahyu beriman bermati-matian demi Allah. Begitulah seterusnya, sehingga selepas iman datang pula syariat. Sedangkan sebelumnya Nabi SAW tidak pernah tahu tentang solat. Subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, baginda tak pernah mengetahuinya. Tetapi berdasarkan wahyu, baginda faham tentang apa dia solat, apa dia solat wusta, apa dia puasa Ramadan, bagaimana hidup dalam konteks kekeluargaan, apa dia tolak raj'i, apa dia tolak bain kubra. Begitulah seterusnya. Dan dengan itu akhirnya kita telah memahami Islam dalam bentuk yang holistik. Islam dalam bentuk kesempurnaannya, yang tonggak paling penting kepada Islam ialah sebuah keimanan. Dan jika iman itu meningkat, terhasillah sebuah ketakwaan. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, tidak kesemuanya beriman bertakwa. Iman itu penting, tetapi ingat, tidak kesemuanya beriman bertakwa. Sebab itu ada firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai mereka yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah mengarahkan yang beriman bertakwa, sebab tidak kesemuanya beriman bertakwa. Maka ketika kita beriman, kemudian iman diledakkan, dilonjakkan kepada takwa, ketika itulah benda yang susah jadi senang, benda yang senang menjadi lebih seronok melakukannya. Dalam konteks beragama, nak bangun subuh suatu yang berat, tapi bila takwa ada, ia menjadi mudah dan ringan. Nak berpuasa Ramadan sebulan penuh bukannya mudah, tetapi dengan takwa ia menjadi mudah. Begitulah seterusnya. Maka terhasillah sebuah agama yang lengkap, yang nama agama ini adalah agama Islam.
Maka apa yang kita bicarakan sebelum ini tentang konsep kekeluargaan, ia merupakan konsep yang melengkapkan agama. Agama Islam di samping mengajar kita tentang konsep umum, ada juga terdapat di dalamnya perincian hukum. Termasuk perincian hukum itu yang menyentuh berkaitan unit keluarga yang telah kita bicarakan sebelum ini. Maka pada sesi yang lepas, sesi sebelum ini, kita bicarakan sebagai contohnya tentang hukum hakam talak. Dan yang terakhir yang kita bicarakan ialah jika seseorang suami itu menceraikan isterinya sebelum menyentuh isterinya. Sebelum menyentuh isterinya, kemudian dia menceraikan isterinya, sedangkan mahar telah pun ditetapkan. Nilai mahar telah pun ditetapkan. Kemudian berlaku akad nikah, sah perkahwinan mereka. Belum sempat menyentuh isterinya, dia menceraikan isterinya, mungkin oleh sebab-sebab yang tertentu. Cerai merupakan sesuatu yang Islam tidak suka, tetapi dihalalkan jika perlu. Islam ada flexibility dalam hal talak dan cerai. Bukan menyukainya, tetapi jika terpaksa boleh bercerai. Laluilah hidup masing-masing, tetapi bukan galakkan. Maka bila berlaku perceraian, belum ada persetubuhan, tapi nilai mahar telah ditetapkan, Allah mengatakan fanisfu ma faratum. Dalam keadaan seperti itu, tak perlu berikan mahar 100%, berikan setengah sahaja. Tetapi jika isterinya diceraikan sebelum beliau disentuh oleh suaminya, dia mengatakan, saya maafkan, saya halalkan kesemuanya, separuh mahar pun tak perlu berikan pada saya tak andak semua itu, maka itu sah dalam agama. Sebab dia sendiri yang menolak pemberian mahar walaupun separuh, tapi agama menetapkan dia berhak mendapatnya. Dia berhak mendapatnya. Jika dia menolak, tidak mengapa. Itu terpulang kepada kehendak peribadi. Tapi agama menetapkan dia berhak mendapat separuh mahar jika dia berkahwin dan diceraikan sebelum mereka bersatu antara suami isteri. Maka itu telah kita bicarakan sebelum ini. Kita sambung dari situ. Ayat 238 yang kita bacakan tadi dan telah kita bicarakan sedikit sebelum sambutan Syawal, menceritakan, memfokuskan tentang solawat. Hafizu ala solawat. Ia berkait dengan solat yang fardunya 5. Bila kita bicarakan agama, tuan-tuan dan puan-puan, ada kaedah penting yang kita kena fahami terlebih dahulu. Antaranya, kita nak bercakap apa-apa pun tentang agama, sentuh yang pokok dahulu. Sentuh yang pokok dahulu, yang asasi dahulu, yang fundamentals dahulu. Contoh, kalau kita nak bercakap tentang solat, ghairah mungkin kita bercakap tentang kelebihan solat duha. Siapa yang rajin melakukan solat duha, murah rezekinya. Maka kita pun tak tinggal duha. Duha saja, aku sembahyang sunat duha, tak tinggal. Solat fardu dia tinggal. Dia menghafaz hadis-hadis tentang kelebihan solat sunat, tetapi dia mengabaikan yang fardu. Itu salah. Sama juga dengan orang bicarakan tentang puasa sunat, puasa 6, puasa Arafah, puasa Muharram, tapi puasa Ramadan dia cuai. Itu juga salah memahami agama. Sama juga dengan manusia yang asyik berbicara tentang celak, serban, jubah. Asyik berbicara tentang itu, tapi bab mengumpat dia tak jaga. Pun salah memahami agama. Ini manusia yang boleh kita sebutkan sebagai celek ranting, buta akal. Ini manusia yang boleh kita istilahkan sebagai yang celek ranting, yang ranting nampak, ambil teleskop meneropong, tapi akal yang pokok dia lupa.
Maka bila kita belajar agama, jangan jadi golongan seperti itu. Benda ranting dia fokus betul, sanggup berkelahi pun demi benda ranting, padahal benda pokok dia lupa. Berkelahi sanggup benda ranting, padahal ukhuwah yang wajib itu akar dia lupakan. Islam datang bukan untuk mengajak kamu berkelahi, untuk kamu bersaudara, kamu tekankan bab berkelahi. Maka sebab itu kita kacau bilau kadang-kadang. Bukan disebabkan kelas agama kosong, tak, kelas agama penuh, tapi jiwa tetap kosong. Kelas agama penuh, tapi minda kosong, jiwa terus kosong. Seolah-olahnya kita belajar agama untuk hentam orang lain. Kita belajar agama untuk menuding kepada orang lain. Kita saja yang betul. Padahal agama bukan datang untuk itu. Agama datang untuk menghasilkan takwa, menghasilkan akhlak. Tapi nampak di Malaysia tak begitu menjadi. Ceramah agama ramai, tapi ramai juga yang teruk selepas belajar agama. Nampaknya kita kena faham apa yang nak kita fokuskan. Jadi sebab itu mukadimah tadi kita peringatkan tentang takwa. Itu yang penting. Bukan sekadar beribadah, tapi nak mengejar takwa. Itu yang besar. Bukan sekadar bercakap tentang nawaitu sauma ghadin, niat puasa macam mana, tapi lagi besar ialah takwa selepas berpuasa. Jadi bila kita belajar agama, jangan lupa untuk fokus kepada benda yang pokok. Maka bila kita kembali pada ayat 238 Al-Baqarah, Allah bercakap tentang solawat. Jaga solawat. Solawat di sini ialah solat. Tafsirannya ialah solat yang 5. Jaga itu dulu. Tak semayang sunat tak apa lagi. Tak semayang sunat tak apa lagi. Bukan memperkecilkannya. Tapi jika dibandingkan dengan yang fardu, kita nak mengatakan tak semayang sunat tak apa lagi. Tapi yang fardu, you jangan abaikannya. Maka perintah Allah pada ayat ini relevan. Hafizu. Apa maksud hafizu? Jaga. Peliharalah ia baik-baik. Maksudnya berkata Imam Ibn Kathir, Allah memerintahkan untuk menjaga seluruh solat pada waktunya masing-masing. Memelihara ketentuannya, mengerjakannya tepat pada waktunya. Maksudnya tunai. Itu tafsiran kepada perintah hafizu. Hafiz artinya menjaga, memelihara. Dia ni al-hafiz. Maksud sebenarnya ialah dia memelihara Al-Quran. Bukan sekadar hafaz, memelihara. Ada yang hafaz tapi tak pelihara maksudnya. Maka hafizu, pelihara solat. Jaga solat baik-baik. Solat yang fardu. Antara yang Imam Ibn Kathir sebutkan ialah mengerjakannya tepat pada waktunya, jauh sekali dalam bentuk qadaan. Kita di musim Syawal itu yang kita bimbangi. Di musim Ramadan, Masya Allah, warak belakang. Semaya semua jaga. Ditambah dengan yang sunat di sebelah malam. Padahal tarawih tu sunat sokmo. Tarawih 8 campur 3 witir, 20 tarawih campur 3 witir. Semua itu sunat, tapi pakat pulut. Alhamdulillah. Berita yang baik, amalan yang baik. Masuk Syawal yang kita bimbangi ialah yang fardu pun diabaikan. Sebab nak raya. Lagi teruk, ada orang dia faham raya ini, dia faham dalam bentuk dendam. Dia faham raya dalam bentuk dendam. Dendam macam mana? Puasa sebulan, geram, ketap gigi kata orang Koreang. Puasa sebulan, raya takkan sehari, geram. Puasa sebulan, raya pun kena sebulan. Nak puasa 6 pun tak boleh sebab nak raya sebulan. Jaga pegangan seperti itu. Itu pegangan yang salah. Sebagai suatu pegangan dia salah. Disebabkan kita puasa sebulan, kita kena raya sebulan. Salah.
Tapi nak raya hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, ada open house minggu pertama, minggu kedua, tak apa. Secara uruf, kebiasaan, tak mengapa. Selagi mana tidak melampaui batas, tidak berlaku pembaziran, tak terjebak dengan kemaksiatan, kefarduan tak diabaikan, it is okay. Tambah di Malaysia, minggu kedua, minggu ni ada lagi open house, ada lagi jemputan. Dr. Daniel jangan lupa ya, open house minggu kedua bang. Open house sajalah, kita kan masih di bulan Syawal. Itu nada puak Melayu biasanya. Tak apalah, selagi mana kita jaga semua tadi. Tapi jika ia menjadi pegangan, itu salah. Disebabkan kita berpuasa sebulan, maka raya pun kena sebulan, itu salah. Sebagai suatu pegangan, it is wrong. Di sudut syariat, raya cuma sehari, itu untuk betulkan rekod agama. Di sudut agama, raya sebenarnya sehari saja, iaitu 1 Syawal. Di sudut uruf, kebiasaan masyarakat, tak salah kita menyambut raya lebih daripada 1 Syawal. Tak salah, dalam batas-batas yang tidak melampaui batas. Tapi jangan jadikan pegangan seperti yang kita sebutkan tadi. Lantas saya ulangi, kebimbangan kita ialah di musim Ramadan kita jaga solat, masuk Syawal kita abaikan solat. Maka ayat ni relevan. Jaga solat sampai ke bila-bila. Solat yang 5 ini jaga, peliharanya sampai ke bila-bila. Di musim Syawal jaga dia. Ada kenduri kendara. Ya qadhiyal hajat walimatul urus, lagi kena jaga. Sebab waktu kenduri ni tambah tuan rumah selalunya nak qadha solat. Sebab orang ramai perlu kita ra'i. Kena saleh. Salam penuh poket. Abang tukar baju bang. Abang pun masuk sembunyi sekejap belakang tirai, keluar baju lain, kempeh. Lepas sejam kembung, masuk balik belakang tirai, kempeh pula. Semayang, kempeh sampai ke malam, tak semayang. Jadi itu bala dan bencana dalam hidup. Jaga, kata Allah, hafizu ala salawat, jagalah, peliharalah solat wassalatil wusta. Telah kita bicarakan sebelum ini, tak perlu saya ulangi perincian perbincangannya, cukup kita berikan tafsiran tentangnya, iaitu solat wusta. Wusta bahasa Arab artinya pertengahan. Majoriti ulama mentafsirkan solat wusta sebagai solat asar. Majoriti ulama mentafsirkan solat wusta sebagai solat asar. Ada satu hadis yang tak saya sebutkan, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa meninggalkan solat asar, seolah-olahnya keluarga dan hartanya telah dirampas. Itu sedikit perincian tentang kepentingan solat wusta, yang majoriti ulama mentafsirkannya sebagai solat asar. Sesiapa yang meninggalkan solat asar, maka seolah-olahnya keluarga dan harta bendanya telah dirampas. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Bukhari. Sebuah hadis yang kuat. Kita balik kerja, sikap orang Melayu kita balik kerja, Allah, berpeluh badan. Takkan nak semayang dengan badan berpeluh ni. Maka asal dia tak buat. Sebab alasannya badan berpeluh. Sejak bila agama kata peluh ni najis? Biar dia berpeluh, semayang ni kena buat. Berhenti di tengah jalan, selesaikan asar. Jangan berkata Allah, asal tak sedap lah. Dia bukan bab sedap, dia bab kewajipan. Nak sedap pergi makan cendol ataupun buah hulu. Tak sedap lah. Ini bukan bab sedap seperti buah hulu. Ini bab kewajipan. Hafizu, jaga, kata Allah. Tak apa, biarkan peluh. Berdebu banyak sangat. Berdebu lah. Biarkan debu. Bukan najis pun.
terlupa bawa telekom putih. Kaum ibu pula, dia faham nak sembahyang telekom putih, maka keluri merah jambu. Ini salah faham. Padahal solat dengan kain merah jambu pun tak apa, yang penting menutup aurat. Sebab tu kena belajar betul-betul. Apa dia yang penting untuk solat? Bukan warna kain, tapi menutup aurat. Maka kita nak pelihara semua solat, termasuk yang wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah solat qanitin. Telah kita tafsirkan sebelum ini berdasarkan kitab tafsir Imam Ibn Kathir. Qanitin artinya dalam keadaan khusyuk. Kita telah sebutkan pada sesi pertemuan yang lepas bagaimana sahabat Nabi bernama Muawiyah radhiyallahu an pernah bersolat dan bercakap. Maka turun ayat ini. Sebab sebelum itu sahabat merasakan ketika bersolat ada perkara nak disembangkan dengan kawan sebelah, cakap terus. Ni nak bagi tahu masa solat. Ada sahabat merasakan tidak salah. Yang penting kita solat, tapi ada benda nak kena beritahu. Turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Masa solat khusyuk, berikan tumpuan sepenuhnya ketika solat. Maka Nabi SAW berkaitan dengan bab ini ada bersabda mengikut riwayat Muslim, sesungguhnya dalam solat tidak dibolehkan berbicara sesama manusia. Solat itu adalah tasbih, takbir dan berzikir kepada Allah. Sekaligus solat ini hubungan secara langsung dengan ilahi. Itu konsep yang nak kita bawa. Bila kita berkata Allahu Akbar, terputus dengan dunia. Terputus bukanlah maksudnya terputus 100%, tapi di sudut fokus. Di sudut fokus terputus dengan dunia. Suami isteri tak bersembang lagi, tak kisah antara suami isteri, tak kisah tentang anak-anak, tak kisah tentang kawan-kawan. Ada hidangan di luar nak jenguk tengok, tak boleh tengok. Fokusnya kepada Allah 100%. Tetapi masih terikat dengan duniawi sedikit sebanyak. Tapi keterikatannya bukan keterikatan yang kuat. Cuma kita masih berada di dunia, maka tak bolehlah kita buang dunia ketika solat 100%. Jadi sekali-sekala Nabi setengah solat, Nabi terdengar budak sedang menangis. Maka Nabi teringat pula bagaimana ibunya di belakang sedang solat berjemaah. Maka Nabi percepatkan solat. Jadi dunia itu diambil kira, tapi bukan diambil kira hingga fokus terbabas. Clear? Tapi konsepnya seperti yang kita sebutkan tadi. Bila kita berkata Allahu Akbar, tolak semua yang lain semampu boleh. Solat adalah tasbih, takbir dan zikir ataupun ingatan kepada Allah sepenuhnya. Jika itulah solat kita, itulah khusyuk. Beri tumpuan pada isi solat, ingat kepada Allah. Ada masa mungkin nak terbabas, ada masa nak teringat pula, ujung minggu ni open house 2 rumah, nak kena atok ni. Allah dalam solat, fokus balik. Syaitan pun datang bisik dari jauh. Oi, duk oi kat kita. Kata orang kau jangan dah keloi kita. Oi, ampun jangan lupa oi malam ni. Jadi kita pun kemudian astagfirullah, aku sedang bersolat, tumpu balik. Begitu caranya. Tadinya seolah-olahnya kita sedang bermain tali-tali dengan iblis dan syaitan. Lawan dia. Kita bukan sempurna. Kita bukan perfect man ataupun perfect woman. Wah, boleh khusyuk 100% sampai bagi salam. Tak ada. Kalau kecuali mungkin Rasulullah SAW. Kita ni tak sampai makam tu. Makam kita ni makam ada masa boleh bagi tumpuan, ada masa terbabas, tarik balik kepada fokus. Itu kita. Dan itulah yang perlu kita buat, insya-Allah. Okey.
Tadi waqumu lillahi qanitin, tegakkan solat dengan qanitin. Jangan lupa kalimat ni qanitin. Nak terang pada orang lain, solat ni kena fokus. Kalimat yang Allah gunakan qanitin. Qanitin. Itu fokus, khusyuk, berikan tumpuan. Itu perintah Allah. Tegak dengan qanitin, dengan penuh fokus. Baru solat itu ada kesan pada kita, ada impak. Terus kita masuki ayat 239. Fa in khiftum, jika kamu takut. Allah guna kalimat takut. Fa in khiftum, jika kamu takut. Sebab itu dari kalimat ini lahir dalam kitab Salatul Khauf. Solat ketika takut, khauf, khiftum, khauf. Ulama tafsir secara umumnya mengatakan ayat ini ada perkaitan yang besar dengan ketakutan ketika perang. Salatul Khauf berkaitan dengan musim peperangan. Ada masa umat Islam, contoh di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, diserangi musuh. Solat macam mana? Ada peringatan daripada Allah tentang senario itu. Ayat 238, pada waktu biasa jaga solat. Fa in khiftum, dalam keadaan luar biasa kamu diserangi, timbul ketakutan yang melampau, dan kamu masih perlu bersolat, tapi dalam ketakutan, fa in khiftum, bila senario takut menimpa kamu, farijalan aw rukbana, maka teruskan bersolat, walaupun terpaksa bersolat ketika rijalan, ketika sedang berjalan, ataupun rukbana, dan juga bersolat atas kenderaan. Berlaku peperangan, kita kena bergerak sana sini, itu dipanggil rijalan. Ketika sedang berjalan, berlari, tengah berjalan, itu pun solat. Ya, ini luar biasa, senario luar biasa. Bukan lagi boleh berdiri hampas sejadah. Tu dia punya kona baring sejadah, sapu pula sejadah, urut pula sejadah, ni kedot pula lah. Itu masa biasa. Masa khiftum, tak ada sejadah, atas rumput you solat. Nak sujud tak boleh, ini tembak menembak sedang berlaku. Sambil berlarilah you solat. Subhanallah. Pernah kita belajar tak semayang solat ketika itu? Jarang kan, tak pernah belajar kan? Sebab Malaysia senarionya tak macam tu. Tapi di zaman sahabat senarionya begitu, maka kena belajar. Tapi jika tuan-tuan dan puan-puan buka kitab fiqh dan khatam, mesti, kalau khatam, mesti dah sentuh bab Salatul Khauf. Kalau khatam, tapi jika tak khatam, tak sampailah bab tu. Hanya sampai bab tayamum dan solat jamak dan qasar. Tapi solat khauf tak sampai. Di Malaysia pun tak adalah keperluan sangat kepada itu. Cuma nak kena tahu, ketika itu pun kena solat. Ada sahabat sedang naik kuda, naik unta, berperang, nak berhenti solat tak boleh. Saat peperangan sedang gawat, Allah kata au rukbana, ketika sedang rukbana, sedang menaiki kenderaan, you solat ketika itu. Tapi adalah caranya. Mesej Allah ialah jaga solat. Walaupun dalam ketakutan, dalam peperangan, jaga solat. Itu mesej besar. Rakyat Malaysia, orang Islam kena sedar mesej ni. Kita di Malaysia peperangan, apa yang berlaku? Khiftum tak ada. Dalam keadaan takut, suasana peperangan sedang berlaku. Kita di Malaysia tak wujud senario seperti yang berlaku di Turki sekarang. Suatu ketika berlaku, tentera nak cuba buat kudeta, nak merampas kuasa. Entah apa sebabnya, dia marah sangat dengan Presiden Erdogan. Walaupun secara perbandingan yang ini Presiden yang Turki yang bagus, bukan sempurna, tapi bagus, elok,
berbanding ramai pemimpin lain di dunia Islam. Dia bagus. Dia menegakkan Islam. Pertama sekali, kita tegakkan Islam di penjuru kebajikan. Jangan bincang bab potong tangan, potong kaki lagi. Itu jangan dibicarakan. Kebajikan dahulu. Orang miskin dikayakan. Orang susah disenangkan. Orang sakit disihatkan. Itu dulu. Cara dia betul. Jangan bicara bab hukum hakam, potong-potong ni jangan bincang dulu. Sebab potong-potong ni semua ada dalam Islam, tapi bukan di depan. Selagi mana masyarakat tidak diberikan haknya, hukum itu tak boleh berjalan. Dan dia betul. Maka Islam di negara sekular Turki diterima dengan baik. Wanita yang tak menutup aurat sama sekali, bila sebut Islam, dia sebut dengan nada positif sebab presidennya berjaya membawa Islam dalam bentuk positif. Tiba-tiba tentera bangkit nak merampas kuasa. Sama seperti Mustafa Kamal Atatürk. Yahudi berperanan dari luar, guna orang dalam. Jatuh Empire Osmaniyah. Sekarang saya yakin itu juga sedang berlaku. Orang dalam dipergunakan orang luar. Tapi rakyat bangun. Ada kematian, tak kisah. Maka gagal. Rampasan kuasa, 2,000 lebih tentera yang terlibat ditangkap. Pasti akan dihukum dengan keras. Sebab undang-undang tentera mesti kena keras. Biasa dihukum bunuh. Itu hukuman yang selayaknya. InsyaAllah. Baik, itu suasana ketakutan. Kita tidak mahu itu berlaku di Malaysia. Jangan minta itu berlaku di Malaysia. Kita tak hendak itu berlaku di Malaysia. Jika tak bersetuju dengan kerajaan sekalipun, nak tukar secara aman. Secara aman yang sah, yang kita sepakati apa dia? Pilihan raya. Pergilah. Tak salah pun. Aku nak pangkah ini. Pangkah. Bawa pensel. Kau dia bagi. Bagi, semua ada. Guna kertas mereka, takkan bawa kertas sendiri. Prosedur. Ikut prosedur, tak salah. Aku nak pilih dia ni. Tak mau dia. Boleh. Tapi cakap sorang-sorang. Jatuhkan pemimpin jika mau. Itu cara kita. Bukan dengan bawa pedang, senjata, bukan. Dia lebih memudaratkan daripada kebaikan. Tapi jika berlaku peperangan tanpa kita minta, maka ketika sedang berperang itu pun kamu kena solat. Sebab itu ada satu riwayat yang bagus nak kita sebutkan di sini, iaitu Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan seumpamanya meriwayatkan daripada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini kenyataan sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan Allah mewajibkan solat melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu mukim 4 rakaat, di waktu safar 2 rakaat, dan di saat takut, berkait dengan fa'in khiftum tadi. Dan di saat takut, contoh di musim peperangan, 1 rakaat. Ini semua kita perincikan bila kita kaji bab fiqh kemudian. Dalam surah An-Nisa ada ayat tentang semua ini, kita bincang kemudian. Tapi ini secara umum. Maksudnya ketika takut dalam senario peperangan pun kena solat. Maka kata sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, begini perinciannya. Sembahyang 4 rakaat ketika mukim. Musafir 4 tadi 2. Ketika berperang, yang 4 tadi 2. Ketika berperang jadi 1. Okey. Itu ada kaedah formulanya. Kata sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang 1 rakaat itu pun boleh sambil berjalan, boleh di atas kenderaan. Itu rukhsah di saatnya yang diperlukan. Dan saya suka membaca apa yang ditulis oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya. Dia berkata, menerangkan fa in khiftum farijalan aw rukbana yang kita bacakan tadi. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala,
Artinya, kerjakan solat dalam setiap keadaan. Ini kenyataan penting. Artinya, kerjakan solat dalam setiap keadaan. Ini masuk mengaji, belajar. Oh, bukan senang-senang qadaan. Ya. Ini masuk belajar. Baru kita faham berkait dengan ayat Quran. Dan ini tafsiran yang sah. Ini belajar. Nak mengenali agama dari sumber yang betul. Ini dia. Berkata Imam Ibn Katsir, kerjakan solat dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan berjalan ataupun naik kenderaan. Mentafsirkan ayat tadi. Baik sedang menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ini ketika takut musuh. Kita berdepan dengan musuh. Nak berdepan dengan musuh, sambil itu bersemayam, tapi kiblat di belakang. Kita pusing menghadap kiblat, musuh kata, hei, terima kasih. Datang luku kepala, tembak terus. Jadi, tak cerdik lah. Tak cerdik. Maka umat ini cerdik. Dia berhubungan dengan Allah, dia berhubungan dengan suasana. Dia berhadapan dengan musuh. Musuh di sana, kiblat di belakang. Pedulikan kiblat. Yang penting, hadapi musuh demi agama. Dan solat kita lakukan, walaupun kiblat di belakang. Itu maksud ayat. Sebab itu, cuba perhatikan ya, sambungan ayat. Faiza amintum, bila suasana amintum, bila suasana aman. Tadi khiftum, lawannya amintum. Khiftum, amintum. Nampak bahasa Arab? Khiftum ketika takut, amintum ketika aman. Jangan bagi nama anak Muhammad amintum. Amintum ni bahasa Arab, bahasa perbuatan. Muhammad amintum. Mana dapat amintum? Quran. Ampuan dengan poli, Quran punya. Faiza amintum, bila kamu dalam senario aman, fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka dalam suasana aman, berzikirlah kamu kepada Allah. Berzikir ini ada tafsirannya. Ini kita peringatkan, sebagaimana kita peringatkan banyak kali sebelum ini. Tafsir Al-Quran kena merujuk kepada kitab tafsir. Dalam konteks ayat ini, Allah kata, bila suasana aman, ingat kepada Allah. Zikir di sini bukan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak. Zikir di sini ialah solat. Sebab solat tu zikir. Dalam konteks ayat ini, zikir dalam konteks ayat ini. Sebab ayat sebelumnya berkaitan dengan solat. Awal ayat 239 pun berkaitan dengan solat. Maka zikir ini tetap berhubung dengan solat. Maka bila suasana aman, fazkurullah, ingatlah Allah dalam solatmu. Itu maksudnya. Sebagaimana yang Allah ajar, sedangkan sebelumnya kamu tak tahu apa-apa. Jadi Allah peringatkan pada kita, solat ini sebenarnya kita tak tahu apa-apa pun sebelum ni. Sehingga Rasul diutus, wahyu diturunkan, baru tahu, oh solatnya yang diwajibkan 5. Yang lainnya sunat. Oh subuhnya 2 rakaat. Allah yang ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat. Sebab itu kita tahu. Sedangkan sebelum ini, malam takunu ta'lamun, kamu tak pernah tahu pun. Kamu tak pernah tahu bab solat seperti ini sebelum ini, tapi Allah memberitahumu. Maka dalam suasana aman, solat balik seperti normal. Hampa balik sejadah, menghadap kiblat, lama sikit, okey. Berdengung baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tarik sakan. Masa sedang berperang, tak sempat nak tarik macam tu. Okey. Tapi solat diteruskan dalam semua keadaan. Jadi ketika perang ada kelonggaran, tapi solat tetap dilakukan. Ketika aman, sempurnakan sesempurna mungkin, sebagaimana yang disyariatkan berkaitan solat. Clear?
Saya sempat juga melihat tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Hamka ayat ini diperkembangkan lagi. Hamka ulama kontemporari lah. Dia buka kitab-kitab lama, dia halusi. Kemudian dia melihat ayat yang kita bacakan tadi, fa in khiftum, Allah sebut khiftum, bila kamu takut. Ulama biasa menyebutkan takut ini sebagai perang. Tapi Hamka mengatakan Allah guna kalimat takut, dan perang memang menakutkan. Tapi takut bukan sekadar di musim perang. Kadang-kadang ketakutan tu lebih luas daripada ketakutan ketika berperang. Maka dia menceritakan pengalaman dirinya. Itu bagus tafsir Al-Azhar. Dia ceritakan berdasarkan kitab-kitab dia kaji, maka bagaimana mengaplikasinya. Maka dia cerita pengalaman dia. Pengalaman satu ketika dia kata naik kereta api. Orang ramai. Kereta api zaman dulu kereta api. Saya teringat masa bapa saya belayar duduk di Singapura. Dekat raya nak balik ke Pulau Pinang. Naik kereta api dari Singapura datang Pulau Pinang. Saya masih kecil. Bersesak-sesak naik kereta api dari Singapura datang Pulau Pinang. Bersesak-sesak tu saya masih ingat. Tadi saya pun terhimpit-himpit, bapa pun cari tempat. Duduk, jangan duduk sini. Tapi bapa saya berdiri sampai tengah malam duduk berdiri. Tu cerita dulu, KTM dulu. Sekarang sempoi dengan airconnya, Masya Allah, kursi sandar tu disingkatkan sebagai kur sandar. Dengar pun semangat. Dulu semua tak ada kur sandar, semua kur berdiri ya. Bapa berdiri sandar pegang tiang tengah malam. Terbayang lagi. Jadi Hamka menceritakan senario seperti itu. Dia tak sihat, duduk begitu, maka ada ketakutan. Dia kata, jika saya bangun nanti nak solat cara biasa, orang lain ambil tempat saya kesakitan. Jadi takut itu takut yang dalam bentuk mencederakan, memudaratkan diri. Maka saya duduk terus di atas kerusi kereta api. Dia kata, kemudian saya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi pernah satu ketika bertayamum dengan menepuk dinding. Nabi tak bawa debu. Allahumma salli ala Muhammad, bukan begitu. Tak, Nabi tepuk dinding, pum. Sapu muka, pum. Tangan. Maka saya pun ikut Nabi. Saya pun tepuk dinding kereta api. Dan saya semayang, sedangkan kiblat di belakang saya. Tapi ayat ini cantik, dia kata. Dia menampakkan kepada saya keindahan Islam dalam semua keadaan. Dia terasa ayat tu cantik. Ayat tu memberikan keringanan. Mengapa memberi tafsiran yang sempit? Itu Hamka. Mengapa kita nak sempitkan tafsiran? Padahal Allah sebut takut tu umum. Kita pergi sempitkan pada takut perang saja. Padahal saya di atas kereta api itu ada ketakutannya. Demikian juga di atas kapal terbang, dia kata. Atas kapal terbang ada orang yang memang takut. Bagi dia itu senario takut. Tambah yang ada penyakit, orang tua-tua, kapal terbang berlanggar dengan awan. Tambah musim hujan kan. Kadang-kadang tanpa amaran. Saya teringat bila pergi Singapura, ada seorang CEO masjid. Ini guru bahasa Inggeris. Dia cakap mesti bahasa Inggeris, tapi dia Melayu. Tapi sebab dia master in English, mesti nak testing English punya. Jumpa doktor jenis, doctor, how are you? Terus masuk bilik nak cakap orang putih dengan saya. Okey, saya pun tak apalah. Cakaplah supaya hidangan banyak depan saya. Saya makan, hampa sebab. Dia cerita, macam-macam nak cerita. Satu ketika, I was on this airplane, doctor. Okey, teruskan. Tanpa pilot sempat beritahu apa-apa amaran. Spontan kapal terbang dari atas menjunang for about 20 seconds. Dia kata, 20 seconds kita ingat pendek. Ketika kapal terbang menjunam, dia lama. 20 saat. Saya terkejut. Terus tak sempat nak makan, nak sambung. 20 seconds. 1, 2, 20 saat.
Terpelanting habis semua. Terpelanting makanan yang hendak dihidangkan. Semua terkejut. Lepas 20 saat semua stabil. Pilot duduk diam sampai ke hujung. Dia pun terkejut. Nampak? Jadi ada ketakutan tak? Siapa yang pernah merasai senario macam itu, dia naik kapal terbang semula. Oh, naik tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak tahu apa nak berlaku. Tambah terfikir pula dengan MH yang berlaku kat Malaysia tu, yang hilang entah ke mana, yang kena tembak. Jadi isu antarabangsa sampai hari ini. Tak kata ke orang, saya pun ada kebimbangan. Jangan sebut orang lain. Saya pun naik dengan kebimbangan. Bagus juga ada sedikit kebimbangan. Sebab masa itu jadi baik banyaklah. Oh, subhanallah, subhanallah, semua tu zikir. Pengalaman di Mesir pula pergi ke Saudi Arabia. Naik pula dengan ustaz. Oh, sembang. Dengan ustaz sembang, ambil kesempatan, ambil berkat ustaz sembang macam-macam. Ini betul-betul kapal terbang langgar awal. Betul-betul kami terpelanting. Cara mengejut. Saya pun tak tahu nak buat apa. Masa itu baru sampai Mesir buat perubatan. Tengok perhati ustaz buat apa. Tengok ustaz pun seluruh poket dia buat pulang Yasin. Bagus ustaz ni. Pergi mana bawa Yasin? Dia seluruh poket. Ingat nak buat keluar kacang? Tak. Kacang kan nak share tak? Yasin. Yasin. Tapi nampak tangan ketar semua. Saya pun tumpang. Saya tak bawa apa. Ustaz bagus bawa Yasin, saya tumpang Yasin. Saya lagi ketak banding dia. Dah sampai, lama juga bergegas sampai akhirnya ke Saudi. Masing-masing kata alhamdulillah. Jadi ada ketakutan walaupun di atas kapal terbang. Bukan suasana perang. Itu hamka nak cerita itu. Jadi pada ketika itu kita nak sembahyang berdiri tak mampu dah. Sebab kemungkinan berlaku ini boleh berlaku sangat. Yang benda menakutkan, tak dijangkakan boleh berlaku atas kapal terbang, atas kereta api. Maka ketika itu kita sedang duduk, teruslah duduk dan bersolat. Kiblat di belakang, tak apa. Ayat inilah ayat yang memberikan kelonggaran. Itu tafsiran dalam tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Tak payah kelang kabut nak cari kiblat. Allah berikan kelonggaran. Mana tahu Allah berikan kelonggaran. Sebab hujung ayat Allah mengatakan fa iza amintum, bila suasana sudah aman, elok solat macam asal. Jadi ketika sedang ketakutan, tak payah 100% kita ikuti solat seperti yang asal. Tapi ketika aman balik, sampai ke rumah, suasana elok, baru solat seperti biasa dan tak payah qadha semula. Sebab solat ketika takut sah. Semuanya yang kita lakukan ketika itu. Ketika suasana aman, elok, kita sempurnakan solat, itu senario berbeza. Tak payah qadha yang sebelumnya. Sebab solat sebelumnya itu dengan beberapa kekurangannya diizinkan sebab senario itu sah semua. Tak payah qadha. Itu faedah 239 ayat 239 surah Al-Baqarah. Nampak? Amalan berdasarkan Quran. Nampak? Kita nak beramal berdasarkan wahyu. Wahyu bukan kita tafsir ikut akal kita, tidak. Merujuk pada kitab. Sahabat kata demikian, Ibn Kathir kata demikian. Boleh dijadikan pegangan bagi kita hari ini, InsyaAllah. Yang penting di mana saja kita berada, jangan abaikan solatnya 5. Itu mesej paling penting petang ini. Beritahu pada anak-anak kita tentang kepentingan solat. Ajar kaedah ini. Ada perkara yang perlu kita mudahkan bagi mereka. Sebab agama Islam mudah.
Ada perkara yang memang kita kena ketatkan. Sebab bab itu diketatkan agama. Ya. Yang penting bila agama berikan kelonggaran, ambil kelonggaran. Agama berikan penegasan, ikut penegasan. Mengikut kehendak agama. Clear? Alhamdulillah. Terus kita masuki ayat yang berikutnya. Alhamdulillah. Ayat 240. Dan orang-orang yang meninggal dunia dan meninggalkan isteri. Kisah kekeluargaan bersambung. Menampakkan solat penting bagi keluarga. Kemudian Allah sambung balik bab keluarga. Apa berkaitan ayat tadi dengan ini? Yang tadi berkaitan solat. Ini bab keluarga dan kematian suami pula. Untuk menampakkan pada kita penegakan keluarga Muslim mestilah penegakan yang tak membuang solat dalam hidup. Pilih suami yang pentingkan solat sebagai agenda besar dalam hidupnya. Pilih isteri yang pentingkan solat sebagai agenda besar dalam hidupnya juga. Jangan tengok muka macam Tom Cruise. Aku dapat rezeki macam Tom Cruise. Duk kira naik kapal dah tak semayang. Tak boleh. Abaikan lelaki yang mengabaikan solat. Abaikan perempuan yang mengabaikan solat. Abaikan. Sebab dia membawa bencana pada hidup kita. Okey. Bencana bukan sekadar gempa bumi. Bermaksiat kepada Allah itu pembawa bencana. Azab Allah dalam bentuk yang kita tak tahu, itu bencana yang paling menggerunkan. Okey. Saya nak cerita jugalah satu pengalaman orang lain. Bila duduk bawa balik rakaman TV. Jadi bila duduk rakam TV, jumpa kru, kameraman, alhamdulillah bersalam dengan mereka. Walaupun kerja dia cuma ambil gambar ya. Kata orang, kata mereka, kami kuli ya doktor jenis, kami kuli. Tak ada benda penting yang kami lakukan. Kerja ni ambil gambar, kami kuli. Tapi duduk makan dengan mereka, dengar cerita mereka. Maka ada seorang ni, selepas berbulan-bulan buat rakaman, kita melihat dia sebagai peribadi yang bagus, jaga agama, dan yang menonjol sekali, jenis tidak bakhil, tidak pentingkan diri, amat mementingkan orang lain. Dia sanggup bersusah payah demi orang lain. Peribadi itu saya nampak menonjol. Saya suka peribadi itu. Jadi setiap kali pergi rakaman, dia akan ada lah. Peribadi ni ada. Baru seminggu dua saya balik dari rakaman episod 22-23. Halakah 30 episod. Rakaman baru ini episod 22-23. Nak habis dah. Jadi bila jumpa dia kata saya, bahawa ini jantung saya 100% blok. Bro, doktor, jantung saya 100% blok. Terus masuk wad mengejut, buat pembedahan jantung. Saya pun terkejut, subhanallah, ya. Macam mana boleh tahu sakit jantung? Satu hari saya sakit berpeluh. Okey, saya faham. Saya kata sakit tak ada, dan kemudian saya berpeluh, pelik sangat. Doktor terus kata ini emergency, jantung you blok 100%, kena dibedah sekarang. Dan dibedah.
cerita April. Habis bedah masuk ward. Saya lihat dalam ward itu, ward jantung, lebih kurang 50 orang pesakit jantung duduk di ward. Ini bab jantung ya. Pembedahan meja saja. Bila saya masuk situ, saya mendengar jeritan sakit. Lepas pembedahan jantung. Tapi yang saya sedar, doktor, saya tak sakit langsung sampai sekarang. Macam biasa. Saya pun rasa, ya, saya nampak tadi duduk senyum gelak, saya tak rasa ini pesakit jantung, dia pun gelak. Saya pun terdiam, saya terfikir, ya Allah, mungkin peribadi dia yang tak mau sakitkan hati orang, pentingkan orang, nak tolong orang, itu menyebabkan Allah tolong dia ketika dia susah. Nak cerita, sebab saya dapat satu iktibar tentang orang lain yang bagus perangainya. Kita nak cari orang yang baik-baik ni kadang-kadang susah. Kita sangka baik, ya, tapi yang menonjol kebaikannya itu yang tak kita contohi agak susah. Ini contoh yang bagus dan ada hasilan yang luar biasa. Satu pembedahan yang luar biasa berlaku ke atas dirinya. Lepas tu tak sakit langsung. Dari April sampai ke Julai tak sakit langsung. Hanya makan ubat, kerja macam biasa, senyum, gelak, melawat dengan kawan-kawan, terus menolong orang lain. Masya Allah. Jadi itulah kehidupan yang saya rasa boleh kita kongsi. InsyaAllah jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan sama makhluk. Maka dengan itu, gabungan hidup seperti itu akan ada kebaikan-kebaikan. Jangan buat sesuatu yang menyebabkan Allah marah. Sebab azab Allah ini, dia boleh datang dalam apa bentuk, apa rupa. Dan ketika ia datang, kedatangannya itu kedatangan yang dahsyat menanti kita. Itu sedikit peringatan, insya-Allah. Nah, alhamdulillah, terus kita masuki ayat 240. Orang yang meninggal dunia di antara kamu dan dia meninggalkan isterinya, hendaklah dia berwasiat kepada isterinya. Iaitu wasiatnya ialah memberikan nafkah kepada isteri yang ditinggalkannya itu selama setahun. Dan tidak disuruh isterinya berpindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka si isteri berpindah dengan kehendak sendiri, tak ada dosalah bagi kamu jika itu yang dipilihnya, asalkan dia melakukan perbuatan yang ma'ruf terhadap dirinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini nak kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, iaitu Al-Baqarah 234. Al-Baqarah 240 nak kita kaitkan dengan Al-Baqarah 234. Al-Baqarah 234 ialah jika isteri kematian suami, iddah si isteri ialah 4 bulan 10 hari. Ayat ini pula ditafsirkan ulama sebagai ayat yang menegaskan iddah bagi isteri yang kematian suami ialah 1 haul. 1 haul. Ilal hauli, ilal hauli. Haul artinya setahun. Ada setengah negeri dia buat kenduri haul. Haul. Kenduri setiap tahun. Jadi ayat 240 pula menyatakan jika suami meninggal, maka hendaklah dia berwasiat kepada isterinya supaya tidak keluar rumah. Artinya beriddah. Beriddah artinya tidak boleh keluar rumah secara sengaja. Tadi tidak boleh keluar rumah selama 1 tahun. Jadi ulama mengkaji 2 ayat ini. Ayat ini 240 mengatakan iddah 1 tahun. Ayat Al-Baqarah 234 mengatakan iddah wanita yang kematian suami 4 bulan 10 hari. Justru selepas mereka menggabungkan 2 ayat ini,
kebanyakan ulama mengatakan ayat 240 yang sedang kita baca sekarang ini, 240 Al-Baqarah, ayatnya wujud dalam Quran tapi hukumnya mansukh. Majoriti berkata demikian. Seperti yang kita sebutkan bahawa Al-Quran ini dia ada metodologi ataupun cara adab memahaminya. Dan metodologi mentafsir memahami Quran, dihimpunkan metodologi itu dalam kitab-kitab yang membicarakan tajuk Ulumul Quran. Ulumul Quran tajuk besar. Maksudnya ilmu berkaitan metodologi mentafsir dan memahami Al-Quran. Pentafsiran Al-Quran tidak boleh dilakukan secara sembrono. Pentafsiran Al-Quran mestilah dilakukan mengikut adab serta metodologi yang betul. Adab dan metodologi itu dibahas dalam kitab yang bertajuk Ulumul Quran. Clear? Dalam kitab Ulumul Quran terdapat satu bab berkaitan nasikh dan mansukh. Nasikh, nun alif, nasikh artinya ayat-ayat yang menggantikan hukum sebelumnya. Nasikh, hukum baharu dalam ayat baharu menggantikan ayat sebelumnya dan hukum sebelumnya. Ayat dan hukum baharu itu dipanggil ayat nasikh. Ayat yang hukumnya dibatalkan dipanggil mansukh. Maka ayat 240 hukumnya dibatalkan. Iddah setahun digantikan dengan Al-Baqarah 234, iaitu iddah 4 bulan 10 hari. Maka ayat 234 Al-Baqarah ialah nasikh. Ayat 240 Al-Baqarah yang hukumnya dibatalkan ialah mansukh. Follow kan? Ikut kan? Boleh dapat. Dan kebanyakan ulama mengatakan dalam Quran ada nasikh dan mansukh. Tapi ada segelintir ulama mengatakan dalam Quran tak ada nasikh mansukh. Semua muhkamat. Kalimat lain pula. Lepas makan kuih ni boleh ikut kan? Ada segelintir ulama termasuk Hamkah. Dan ini pendapat tidak salah. Ada segelintir ulama mengatakan semua ayat Quran hidup hukumnya. Termasuk yang ini. Termasuk 240 Al-Baqarah. Hukumnya tidak mansukh, masih hidup. Tak wujud nasikh mansukh dalam Quran. Semua muhkamat, semua hidup. Semua masih relevan sampai hari kiamat. Maka bagi ulama yang berkata ayat 240 tidak mansukh, mereka mengatakan 4 bulan 10 hari iddah wajib. Artinya selepas kematian suami, wanita wajib beriddah 4 bulan 10 hari. Dan ketika beriddah 4 bulan 10 hari itu, dia beriddah di rumah suaminya. Dia tidak boleh berpindah ke rumah orang lain. Dia beriddah di rumah suaminya ataupun di rumah bersama suaminya selama ini. Tetapi si suami boleh berwasiat. Atau 240 disebut tentang wasiat. Wasiyatan li azwajihim. Si suami boleh berwasiat. Cik, kalau abang mati, cik beriddah 4 bulan 10 hari, tapi kalau boleh beriddahlah di rumah kita selama setahun.
jangan pindah ke rumah lain selama setahun. Boleh. Sebab nanti ada isu pesaka, rumah itu mungkin milik orang lain selepas kematian suami. Tapi 4 bulan 10 hari, siapa pun tidak boleh menghalau isteri yang kematian suami ketika beredah di rumah suaminya. Tapi selepas itu mungkin dia kena keluar sebab isu warisan pusaka dan sebagainya. Itu kerelevanannya seperti itu. Tapi suami boleh berkata, kamu jangan keluar rumah ini selama setahun. 4 bulan 10 hari, ya, itu wajib. Tapi tambah lagi sampai setahun, jangan pergi mana-mana, duduk di rumah kita ini. Jika ada pengagihan pusaka, biar kemudian. Itu relevannya ayat ini dikaitkan dengan isu semasa. Bagi mereka yang mengatakan ayat 240 ini tidak batal hukumnya, itulah tafsirannya. Clear? Nampak? Sekaligus menampakkan pada kita ada perkara dalam agama ini yang ulama tidak sependapat. Dalam hal yang ulama tidak sependapat, kita berpegang dengan suatu pendapat. Maka bila kita berpegang dengan suatu pendapat, contoh kita berpegang mengatakan ayat 240 Al-Baqarah mansukh. Katalah kita berpegang dengan pendapat itu, jangan kita mencaci pandangan yang berbeza dengan pendapat yang kita pegangi itu. Ini kenyataan yang penting. Saya sedang berasa gerun dengan senario pembelajaran di Malaysia sebab kita sedang menghasilkan manusia yang tak sampai tembak-menembak seperti Turki, tapi kita tembak-menembak di Facebook. Kita tembak-menembak dalam ceramah oleh ustaz-ustaz. Ustaz pun maki sama derah dengan orang biasa. Saya cukup bimbang Malaysia sekarang. Kelas agama bukan makin berkurangan, tidak, tapi dia tak menghasilkan manusia berakhlak. Bukan tak ada manusia berakhlak, tapi kita melihat selepas belajar agama tu, dia nak tembak saja orang lain. Orang lain semua tak kenal. Apatah lagi dalam konteks label-melabel semakin popular sekarang. Ini Wahabi, ini Salafi. Senang sangat nak tembak orang, nak condemn orang. Sepatutnya belajar agama, sepatutnya lebih menghalusi kehidupan. Ini semakin menembak orang. Saya nak sebut satu isu, bukan seronok nak sebut, tapi saya rasa gerun. Bila lepas Ramadan, ini orang Islam yang bersemangat Islam, tak nak sebut nama dia, semangat Islam, nak menegakkan undang-undang Islam. Ini golongan seperti itu. Tetapi bila dia tulis di Facebook, dia kata ada satu parti, dia parti neraka. Saya tersentuh. Baru selesai Ramadan, tulisan seperti ini. Biasa tulisan orang politik saya abaikan. Saya tak komen, tak berminat untuk baca, saya abaikan. Saya baca cuma tulisan-tulisan yang ilmiah. Dr. Zaharuddin, Dr. Abu Anas Madani yang bercakap tentang dalil, bagaimana memahami Islam. Saya senang dengan penerangan berbalik pada Quran dan Sunnah. Tapi ini lain, hantar. Dan kemudian baru saya sedar, dia komen tentang PAN. Minta maaf, Parti Amanah. Saya bercakap sebagai seorang yang tidak menganggotai mana-mana parti politik. Itu pendirian saya. Kena dihormatilah pendirian Dr. Daniel. Tidak menganggotai mana-mana parti politik. Menghormati semua. Tapi budak ini, dia tulis PAN ialah Parti Ahli Neraka. PAN. Parti itu Parti Amanah, sebutan. PAN singkatan bagi Parti Amanah Negara. Tapi PAN bagi budak ini ialah Parti Ahli Neraka. Dia tambah, halal darah mereka. Ya Rabbi, itu yang menyebabkan saya takut. Belajar agama macam mana ni? Nak menegakkan undang-undang Islam, tapi
maki rakan yang berbeza parti. Bukan sekadar maki, halal darah mereka. Halal darah ini satu nada yang cukup salah besar dalam agama. Ini saudaramu dalam Islam. You tak bersetuju, tak ada masalah. Parti kami tidak begitu bersetuju dengan Parti Amanah ataupun PAN. Saya tak ada isu bab itu. Biasalah tu. Tapi you mengatakan ini parti ahli neraka, halal darah mereka, artinya mereka ini bukan Islam, kafir, murtad. Begitu perinciannya, saya rasa terpanggil untuk sebut kali ini. Ini bukan cara kita beragama. Saya bukan parti Amanah ya. Malah perbuatan sebahagian tokoh mereka pun saya kurang senangi, khusus di Pulau Pinang. Biasa sebut demikian. Ini saya bukan parti itu. Tapi dalam konteks kita nak kutuk seperti ini bukan akhlak Islam. Apatah lagi ia berlaku selepas Ramadan Al-Mubarak. Bimbang saya bila kita belajar agama menghasilkan manusia seperti itu. Mana dia akhlak? Timbang rasa bermaaf-maafan. Sebab itu bila kita belajar tafsir, itu yang saya sebutkan tadi. Ada hal dalam agama, ulama tidak bersepakat tentangnya. Maka kita ambillah suatu pendapat. Tapi jangan kita mencaci pendapat yang berbeza. Itu akhlak kita ketika berbeza pendapat dalam hal-hal ranting. Aplikasi dalam semua tindak tanduk kita yang berkaitan isu yang sama. Kita bersemayang, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, letak tangan di atas. Ada orang Allahu Akbar menutup pusat. Jangan tembi dia, jangan jentik dia. Apa tutup pusat? Ataslah fiqh sunnah. Oh, bagi rodokan terus dalam semayang. That's not the way. Ada pendapat seperti itu yang ahli sunnah wal jamaah juga. Bukan terkeluar pun. Nampak? Jadi ini nak kita bawa semula. Dan Malaysia sedang mempopularkan balik kafir-mengkafir ni. Contoh isu tadi. Dipopularkan pula oleh segelintir ustaz yang sikit berbeza dengannya, kafir saja. Ada pula ustaz bawa trend begitu di Malaysia. Semua ini melahirkan kebimbangan. Tolonglah belajar agama untuk menghasilkan manusia bertakwa, untuk menghasilkan manusia berakhlak, beradab. Walaupun kita tak mungkin sempurna, tapi kita nak mengejar benda baik yang Islam ajar. Kita sebut ini bukan mengatakan akhlak kita sudah mantap, tidak. Kita menyebut ini untuk mengatakan ada perkara yang kita kena berhati-hati sangat. Apatah lagi mengkafirkan orang, mengatakan kelompok itu kelompok ahli neraka. Waliyadzubillah, ia kalimat yang cukup menakutkan dan merugikan diri kita dan juga umat Islam, yang direnung, diperhatikan oleh non-Muslim yang lain. Jadi itu saya sentuh walaupun sebagai sampingan. Nak kita kaitkan dengan Islam yang memang ada ketikanya, ada hal-halnya yang mesti ada perbezaan pendapat. Cuma jangan kita berbeza pendapat dalam bentuk kutuk, mengutuk dan seumpamanya. Apatah lagi dalam hal-hal ranting ataupun cabang. Itu agama. Itulah agama. Dengan akhlak. Dan akhlak berada di atas. Terus kita masuki ayat terakhir untuk petang ini, ayat 241. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi wanita yang kena cerai ada mut'ah. Mata'un mut'ah. Ada pemberian yang layak baginya, kewajipan yang sepatutnya diberikan oleh suami yang ada takwa. Jadi sebelum ini bila kita sebut mut'ah, dia berkaitan dengan isteri yang diceraikan sebelum ada hubungan suami isteri, diberikan mut'ah. Tapi ayat 241 ini mengatakan mut'ah juga untuk wanita-wanita yang lain yang diceraikan. Berikanlah sesuatu kepada wanita itu untuk mendamaikan hatinya, untuk
menenangkan hatinya, dan begitulah seterusnya. Jadi semua wanita yang diceraikan, kata Allah, elok diberikan mut'ah, berikan kepadanya sesuatu pemberian yang bermanfaat sebagai suatu tanda penghargaan baginya yang telah hidup dengan kita selama ini, insya-Allah. Itu berkaitan Al-Baqarah 241. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah menjelaskan untuk kamu ayat-ayatnya, la'allakum taqilun. Semoga dengannya kamu dapat memahami tentang agama ini, insya-Allah. Maka itulah yang sempat kita bicarakan pada petang ini. InsyaAllah minggu hadapan kita masuk kepada ayat-ayat yang berbentuk cerita, yang berbentuk cerita menarik, yang berlaku dahulu, iktibarnya untuk hari ini. Bermula minggu hadapan, insyaAllah. Jangan ke mana-mana minggu hadapan, terus hadir kelas, insyaAllah. Allahumma a'lam bis-shawab. Ya Jeff, ada soalan? Encik Ridwan kita tak dapat hadir. Dia telefon saya tak dapat hadir. Maka hari ini tak ada live streaming, tapi isi ceramah akan di-upload ke YouTube tak berapa hari lagi, insya-Allah. Baik, kita tengok pada beberapa soalan yang belum dijawab. Perlukah membaca doa kunut dalam solat subuh bila kita masuk masbuk rakaat kedua? Masbuk rakaat kedua. Apa dia masbuk? Masuk solat berjemaah tapi terlewat. Ini amat penting, terutama untuk kaum wanita. Jarang-jarang bersolat berjemaah. Mungkin banyak bersolat ketika berlaku Ramadan. Sebab itu banyak kekeliruan yang timbul. Baik. Ataupun wanita yang sering berjemaah subuh Jumaat, sebab dibaca ayat yang akhirnya menyebabkan kita nak sunut, nak kunut sejadah. Baik. Bila kita masuk masbuk, artinya kita masuk tidak bersama imam daripada awal. Kita terlewat. Dan katalah kita terlewat itu, kita masuki solat subuh itu pada rakaat yang kedua. Dan bila kita masuki pada rakaat yang kedua, memang kita masbuk. Dan bila kita sempat membaca Fatihah bersama-sama dengan imam, ataupun kita sempat bersama imam berdiri seketika ketika imam menghabiskan Fatihah, kita sempat bersama imam ketika imam berdiri menghabiskan Fatihah, tapi kita di belakang tak sempat menghabiskan Fatihah, tapi sempat bersama imam yang menghabiskan Fatihah, dia pun rokok dan kita pun rokok tanpa menghabiskan Fatihah, kita mendapat rakaat itu. Ketika kita dapat berdiri seketika dengan imam ataupun dapat rokok seketika dengan imam. Tetapi jika berselisih, tidak boleh. Imam kita pun datang. Bila kita datang, kita masbuk, jangan lupa takbiratul ihram dengan baik dulu. Berdiri betul, menghadap kiblat, Allahu Akbar. Niat semua masuk sekali. Allahu Akbar. Qiyam bagi elok. Takbiratul ihram tu semua rukun. Niat berlaku sebagai rukun. Berdiri, qiyam tu pun rukun. Tumaninah kena ada seketika. Kemudian imam telah rokok, Allahu Akbar, rokok mengikut imam. Bila kita rokok, imam belum bangun, kita sempat bersama-sama seketika dengan imam, kita dapat rakaat itu. Okey. Tapi bila kita Allahu Akbar berselisih, dia pun bangun, kita tak dapat rakaat itu. Tapi jangan bimbang, jangan duk menangis pula, aku tak dapat rakaat ni. Saya pernah bertemu seorang tu, dia memang berselisih banyak. Dia relax ya. Padahal sempat nak ikut tu sempat, tapi entah bagaimana dia faham Islam, relax. Pakai baju Kita dah rokok dah, dia ada masa, tapi kemudian
Ambil masa dia ya, ikut timing dia. Tu Allahu Akbar, jelas imam pun sami Allahu liman hamidah, dan kita dapati dia tak ganti rakaat tu. Seolah-olah dia dapat rakaat tu. Ini kepentingan kena belajar. Apatah lagi berkaitan dengan ibadahnya yang wajib. Tadi kalau dapat bersama rokok, dapatlah rakaat itu. Kemudian ini kita masuk rakaat kedua ni, sembahyang subuh. Senarionya rakaat kedua sembahyang subuh, dapat rakaat itu. Kemudian sami Allahu liman hamidah, kita pun Rabbana lakal hamd. Okey, mazhab Syafi'i di Malaysia, imam baca kunut subuh, Allahumma hdina fi man hadait, ya kita raih dan kita ikut. Kalau orang tu dia bukan dari Malaysia Endon, saya sebut raih. Bagi kita di Malaysia, kita ikut. Kalau saya pun jadi imam, saya buat kunut subuh. Memang saya buat kunut subuh. Itu dalam konteks amalan kita di Malaysia, kita ikut yang tu. Di Mesir, saya ikut apa yang berlaku di Mesir. Di Malaysia, kita buat kunut subuh. Jadi, Allahumma hdina fi man hadait, amin. Biasalah tu. Kemudian, Allahu Akbar. Selesai. Sampai tu imam bagi salam. Kita tadi rakaat kedua. Kita baru dapat satu rakaat. Maka, selepas imam memberi salam, kita pun bangun melaksanakan rakaat yang kedua. Soalannya, nak kena kunut lagi sekali ke tidak? Itu soalannya. Tadi dah ikut imam. Bagi kita rakaat pertama, tapi imam rakaat kedua, kita ikut imam. Jangan lawan imam, ikut dia. Tapi sekarang rakaat kedua, ikut yang sunatnya, ada kunut subuh. Tapi dah buat tadi, kita buat kali kedua, sebab yang kali kedua itu ialah kunut subuh pada rakaat kedua yang sunat dilakukan. Buat lagi sekali. Allahumma hdini. Tadi Allahumma hdina secara umum untuk kita seorang-seorang, Allahumma hdini fi man hadait, sampai habis. InsyaAllah. Clear? Allahumma a'lam. Dr. Jenia, dabbah di akhir zaman, benarkah dia akan membawa cincin Nabi Sulaiman? Dabbah di akhir zaman, adakah dia akan membawa cincin Nabi Allah Sulaiman? Tanda-tanda kecil sebelum berlakunya kiamat begitu banyak sekali. Sebahagiannya telah pun berlaku, sebahagian kecil belum berlaku. Tanda-tanda besar ada 10 berdasarkan riwayat Imam Muslim. Termasuk antaranya ialah datangnya Dajjal, turunnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, datangnya Ya'juj dan Ma'juj, berlaku tenggelam bumi di 3 tempat, matahari terbit dari barat, api mengejar manusia dari Yaman ke mahsyarnya, dan termasuk salah satunya ialah dabbatul ardh, haiwan keluar dan bercakap kepada manusia. Dan ada ayat Quran yang ayatnya khusus tentang dabbah. Ada. Allah menceritakan tentang dabbah ini dalam Al-Quran. Allah sebut akhrajna lahum dabbatan minal ard, dan kami kami akan keluarkan bagi mereka manusia dabbah. Hamka mentafsirkan dabbah sebagai haiwan yang merangkak melata. Tapi secara umumnya binatang yang luar biasa ini, sebagai salah satu tanda besar kiamat ini, dia memang haiwan. Ulama secara umumnya berkata demikian. Nabi berkata dabbah, Al-Quran berkata dabbah. Dabbah ini bukan manusia. Jika manusia nas, insan, ini dabbah. Jika binatang macam kita kenal, dia haiwan. Tapi ini dabbah. Dia binatang, tapi binatang luar biasa. Tapi dia binatang luar biasa. Sebab Allah menggunakan ketika menceritakan tentang dabbah, Allah kata akhrajna lahum. Kalimat Arab ini bila digunakan begitu ada maksud begitu, digunakan begini ada maksud begini. Bila digunakan kalimat akhrajna, bukan kharaja. Jika kharaja, binatang itu keluar.
Dia boleh bermaksud dah ada dah, tapi bersembunyi, kemudian hari baru keluar. Itu kharaja. Tapi akhrajna lain, baru ada. Jadi dabbah ini, haiwan yang akan bercakap sebagai tanda besar kiamat ini, dia special creation. Dia special creation. Kata orang sains yang suka menggunakan sains, ini mungkin campuran pelbagai DNA. Kononnya begitulah. Macam dinosaur luar biasa lah. Ada DNA biawak, ada cicak, ada krokodil, ada reptilia, itu pun ada. Macam-macam punya DNA. Jadilah dia dinosaur luar biasa. Lebih kurang begitulah untuk difahami. Tapi sebenarnya bukanlah seperti itu sangat. Tapi nak mudahkan kefahaman, dia haiwan melata luar biasa. Dan yang mengejutkan, dia bercakap kepada manusia. Dan dia bercakap tentang apa? Tentang kamu ini selama ini tak percaya dengan ayat-ayat Allah. Artinya dia percaya dengan Allah. Dia haiwan luar biasa bercakap, kamu manusia tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Itu sahih. Sahih, wajib kita imani. Dan ketika haiwan itu keluar, dia keluar selepas matahari terbit dari barat. Itu pendapat yang paling kuat. Tapi waktu yang berlalu, waktu itu begitu dekat antara satu sama yang lain. Matahari terbit dari barat, keluarnya dabbah, waktunya terlampau berdekatan. Dan ketika matahari terbit dari barat dan ketika dabbah pun terbit dari bumi, maka ketika itu pintu taubat telah tertutup 100%. Ketika binatang menegur manusia, kamu tak yakin dengan ayat Allah, ketika itu jika adanya nak bertobat, pintu taubat telah tertutup. Sebab ketika itu mula terkejut manusia mengatakan, ya Allah, betul macam Muhammad kata, kami nak beriman. Ketika itu manusia beriman sebab terkejut, bukan beriman sebab hujah. Pada awalnya pintu taubat tertutup, mereka memang ahli neraka, wal'iyadzubillah. Maka soalannya ialah, dalam riwayat ada yang mengatakan dabbah itu, yang kita tak tahu rupa dia sebenarnya macam mana, jangan dilukis gambarnya, jangan dilukis. Halakah pun dia lukis tak nampak muka, nampak badan besar menggerunkan, tapi muka tak tahu macam mana. Nak memaklumkan, tak tahu, siapa pun tak tahu. Tapi ada hadis mengatakan dia akan membawa tongkat Nabi Allah Musa dan memukul orang kafir. Dan dia akan membawa cincin Nabi Allah Sulaiman. Dan jika ada orang yang sudah sedia beriman, bukan baru beriman, itu taubat dah tertutup. Tapi jika ada orang yang sudah beriman sebelum pintu taubat tertutup dan dia masih hidup, maka Nabi Allah dabbah akan ambil cincin Nabi Sulaiman, menyapu mukanya hingga keluar cahaya. Sehingga ketika itu dapat dibezakan manusia. Satu manusia, cahaya keluar dari muka, dia beriman. Lagi satu, di badannya ada kesan pukulan. Kesan pukulan menggunakan tongkat Nabi Allah Musa yang digunakan oleh dabbah. Jadi dua kategori manusia menonjol ketika itu. Cuma soalannya, adakah hadis yang menceritakan dabbah itu yang membawa cincin dan seumpamanya itu, adakah hadisnya sahih? Bila saya mengkaji untuk dibincangkan di TV, saya mendapati riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Ketika kita menyatakan riwayatnya lemah, maka untuk dipegangi sebagai pegangan akhir zaman, sebagai suatu kepercayaan akidah, tidak boleh. Jadi baik sekali kita buang saja riwayat itu. Kita buang riwayat itu sebab dia bab hadis yang lemah, tidak boleh dikategorikan dalam kategori kepercayaan. Jadi kita tak payah percayalah. Cuma kita wajib mempercayai salah satu tanda besar ialah dabbatul ard, ya. Dia akan bercakap kepada manusia, ya. Itu benar. InsyaAllah clear? Wallahu a'lam. Agak-agak dabbatul ard terbit kat mana?
Ada orang tanya kat Facebook, Dr. Daniel, haiwan yang keluar dari bumi ni dia terbit kat mana? Ada orang tanya kat Facebook, baru ni ada orang kata di bawah bumi ni ada bunyi sesuatu yang pelik. Adakah ular itu nak keluar sekarang? Oh, dia kata ular. Banyaklah cerita merepek tentang Dabbatul Ard. Banyak cerita merepek. Cerita yang paling merepek, cerita yang popular sekarang, dalam bumi ni ada satu makhluk yang sedang menjerit nak keluar. Dan ada seorang tertinggal perakam suara dalam lubang, terdengar jeritan itu. Wah, Dabbatul Ard sedang berbunyi nak keluar. Saya kata itu semua merepek. Itu perakam suara punya kerosakan, yang melahirkan suara yang bukan-bukan. Tak ada kaitan dengan Dabbatul Ard, sebab Allah mengatakan akhrajna Dabbatul Ard. Allah wujudkan khas pada waktu itu. Dia bukan sedia ada nak keluar, tidak. Special creation, InsyaAllah ya. Tadi di mana dia terbit pun Quran tak bicarakan, hadis tak bicarakan, tak perlu kita bicarakan. Okey, InsyaAllah ya. Dr. Daniel, boleh tak kita bela haiwan-haiwan pet? Boleh. Kecuali pet yang kita kata pet tapi ada larangan berdasarkan hadis. Contohnya bela pet dalam bentuk anjing. Bela pet haiwan peliharaan. Haiwan peliharaan yang ada nas khusus tentangnya, itu berhati-hati. Ada nas khusus tentangnya seperti bela anjing. Ada hadis mengatakan malaikat rahmat takkan memasuki rumah yang dalamnya ada anjing, ada patung-patung dan sebagainya. Jadi hadis itu ada menceritakan tentang larangan. Jadi nak bela pet dalam bentuk anjing sebab ada hadis larangan, berhati-hati. Ada hadis yang mengatakan jika nak membela anjing, tapi anjing perburuan tidak mengapa. Anjing yang hendak menjaga keselamatan kita tidak mengapa. Bukan sebagai pet biasa. Pet biasa ni bela sonok-sonok. Di petang keluar, John, jom pergi padang bola. Itu pet. Itu pet. Bawa John kan. John lari. Waktu Peter pun ikut lari belakang dia. Itu pet. Sonok. Oh no. Jadi kita tak ada kawan pun tak apa. Bini mati pun tak apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang penting John ada. Ni rakanku yang setia. Dia tak sakitkan hatiku. Yang dia tu menyakitkan hati. Begitulah. Jadi itu pet. Pet, semata-mata pet tidak boleh. Tapi untuk jaga keselamatan rumah. Oh, ramai perompak penyangak hari ni kena bela seekor anjing yang cengeng sikit, kata orang Kodiang, garang. Tunjuk gigi, habis cabut lari. Perompak. Itu lain. Itu isu lain demi keselamatan. Ataupun polis membela untuk kesan dada. Itu lain. Juga untuk keselamatan negara. Dan juga untuk perburuan di hutan, itu lain. Jadi boleh bela anjing tapi bukan sebagai pet, haiwan peliharaan. Okey. Tapi dalam bab-bab pemeliharaan pet yang nas diam tentangnya, artinya boleh kita bela, maka silakan. Tapi saya nak memberikan nasihat, jangan sampai kita akhirnya terbuang masa bela pet. Sebab nak bela haiwan ini, dia amanah. Dia amanah, dan bila kita diperingatkan nak bela haiwan peliharaan ini seperti kucing dan sebagainya, kita kena pelihara dengan amanah, kena beri masa untuk dia. Dan bila kita berikan masa untuk jaga pet ini secara yang betul, kadang-kadang banyak masa terbuang. Padahal ada keperluan lebih mendesak untuk kita lakukan yang memerlukan masa yang tertentu yang tak boleh kita berikan sebab pet. Saya nak peringatkan itu. Ada masa ke? Gitu. Ada masa ke untuk bela pet? Sebab kalau tak ada masa, jangan. Sebab kita menzalimi dia. Dia ada hak. Bila kita memelihara pet, dia ada hak. Bila kita menzalimi dia, kita berdosa. Jadi ada masa ke untuk itu? Layakkah masa kita diberikan untuk pet? Itu satu. Tapi jika nak jaga juga, setengah orang, ya minta maaf, kadang setengah orang tu dia stres banyak, dia mudah murung. Tapi bila ada kucing,
dia dapat mengawal kemurungan dia. Dia macam happy sikit. Balik rumah biasa nanti teringat benda-benda lama tentang rumah itu, rasa murung akan datang. Tapi tengok-tengok, orang kata John ada pet. John semua speaking English sekarang. John, maka John tu siapa pula? Kucing. Jadi dia enjoy, dia hilang murung. Mungkin ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kita merasakan aku kena ada pet. Kalau berlakulah demikian, saya nak mencadangkan sebelum kita bela pet apa sekalipun, pergi berguru tentang hak dia. Pergi berguru tentang hak dia. Sama juga kiasannya dengan manusia. Kita nak dapat anak, kena belajar dulu tentang anak. Nanti terus dilahirkan, duk bagi minum air telaga. Kena faham. Itu bahasa yang kita tertawa lah. Tapi maksudnya ialah jelas. Hak dia kena faham. Sebab ada kawan saya bela kucing. Satu hari kucing dia demam, dia bagi Panadol. Kemudian dia SMS kat saya. Bolehkah bagi PCM kat kucing ni? Boleh tak bagi paracetamol kat kucing? Saya kata, saya bukan doktor haiwan, tapi saya tahulah sikit sebanyak bab ni. Boleh, jika mau kucingmu mati. Kata orang Kelantan, jika mu nak kucingmu mampu, mau bagilah Panadol kat dia. Dia tak belajar hak kucing. Dia faham selama ini kalau demam, paracetamol is good for you. Dia pun pancuh paracetamol atau beri sirap paracetamol. 120 mg sesuai lah untuk dia. Pakai sikit cukup, pakai sirin, pam. Lepas pam mata terbeliak naik ke atas. Awak SMS kita. Tadi hak kucing tak tahu mau bela buat apa. Mau buat nanya kat dia. Ada seorang pula kawan saya, dia bela arnab. Anak dia suka arnab. Tak suka kucing, suka arnab. Bela tak sampai sehari, mati arnab. Tak sampai sehari, anak kan comel. Jadi bila tanya saya bab arnab, saya kata bab kucing tahu sikit sebanyak. Bab arnab ni saya tak tahu. Saya doktor manusia, bukan doktor haiwan. Tapi tak ada masalah, saya akan ambil tahu sebab saya kenal doktor haiwan. Saya pun tanya, doktor haiwan pun bagi. Dia kata, ini bukan pandangan, ini SOP. Baru saya faham, nak bela haiwan, nak bela pet, belajar dulu SOP. Standard procedure. Macam mana nak bela pet? Kucing, itulah. Kucing, dia nak makan, dia nak bagi mandi boleh. Jangan bagi paracetamol lah, kucing. Tapi arnab, mandi tak boleh. Jadi hamba Allah ni, tengok, arnab dia busuk. Bagus bagi mandi dengan Palmolive, sabun Palmolive. Kelak-kelak mata terbeliak naik ke atas. Rumbui dia seronok apa? Kata orang Kota Baru mampu, mati dia. Qalu inna lillah. Lepas tu baru tanya saya pun tanya kawan saya doktor haiwan, dia kata jangan bagi mandi. Dah bagi mandi dah pun. Ini SOP, bukan pandangan, bukan ijtihad, ini arahan. Nak bela ni kena faham ni. Yang kedua, jangan dekatkan dia dengan anjing dan juga kucing. Dia boleh mati sebab terkejut. Jika kucing anjing kacau dia boleh mati terkejut. Masa itu juga. Baru tahu. Yang ketiga, jangan izinkan anak-anak kejar rabbit. Nak melawak, berlari, tak boleh. Dia mudah stres dan sesak nafas dan mati. Semua cerita mampu belakang. SOP, bela arnab tak faham SOP. Tak sampai sehari, qalu inna lillah. Bagus juga soalan ni. Saya pun lepas dengar soalan ni, saya kata dalam ceramah nak ceritalah bab ni. Lepas tu nak kena, kalau haiwan pun kena jaga betul-betul. Kita hidup ni pun jaga elok lah ikut agama Allah. SOP agama Allah pun ada. Nak bawa ke situ. Tapi bagus soalannya tentang haiwan. Jadi begitulah. Hal-hal peknya lain, rumusannya belajar dulu tentang hak haiwan itu sebelum memeliharanya, supaya kita tidak menzalimi makhluk Allah. Walaupun dia haiwan, tapi dia makhluk Allah yang kita kena jaga hak dan tuntutannya, insya-Allah.
Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dihormati lagi dimuliakan, kita sambung pada minggu hadapan. Terima kasih banyak atas perhatian. Jadi apa-apa yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.